السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعين ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung riwayat yang ke-12, riwayat yang ke-13 pada muka surat 64. Jadi perbincangan kita ini masih lagi berkaitan dengan Fadailu Dzin Nurain radhiyallahu taala an, kelebihan Sayyidina Uthman yang digelarkan dengan Dzin Nurain, orang yang mempunyai dua cahaya mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang ke-13, yaitu riwayat daripada Sumamah bin Hazm Al-Qushairi. Dia sebut ni satu cerita lah. Dia sebut tentang Sayyidina Uthman ibn Affan ini. Jadi cerita ni disebut di permulaan ini. Dia cerita Sumamah ini, dia nak menceritakan tentang kelebihan Sayyidina Uthman ibn Affan, yang mana disebutkan secara ringkas sebab kita nak pergi kepada hak lain. Hak ni panjang, satu muka surat lebih. Saya tidak nak baca teks dia, terus saya nak terjemah kerana setengah-setengah perkara tu saya telah sebut dah dalam perbincangan sebelum ini dari segi kandungan dia. Jadi Sayyidina Uthman ini pernah dia sebut kepada dua orang yang mana Sayyidina Uthman pernah menyebutkan bahawa anshudukum billah, mana aku nak tanya kamu. Cerita ni sebenarnya berkaitan dengan orang-orang yang menolak Sayyidina Uthman, tidak mahu menerima kepimpinan Sayyidina Uthman. Dia tidak nampak kebaikan Sayyidina Uthman ibn Affan. Seperti yang kita maklum bahawa Sayyidina Uthman ni mati, dibunuh dalam rumah dia sendiri dengan begitu tragis sekali. Kalau kita baca cukup menyedihkan kita. Jadi gerakan Abdullah ibn Sabah, iaitu pengasas Syiah itu yang berasal daripada Yahudi, dialah yang membuat provokasi, menghasut masyarakat di luar daripada Madinah, di sekitar Jazirah itu, untuk membenci Sayyidina Uthman dengan melemparkan pelbagai tohmahan, cercaan dan fitnah-fitnah terhadap Sayyidina Uthman dan pemerintahan Sayyidina Uthman ibn Affan. Jadi Sumamah ini dia pernah sebut pada orang Sayyidina Uthman sendiri
Sayyidina Uthman kata, aku nak tanya kamu ni kepada orang-orang yang benci kepada dia, yang nak memberontak terhadap dia, yang kritik dia secara membabi buta ini. Aku nak tanya kamu dengan nama Allah dan dengan Islam itu, tahukah kamu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba di Madinah? Yang ini hijrahlah. Qadimal Madinah, mana tiba di Madinah. Dan tidak ada di Madinah itu air yang boleh menghilangkan dahaga, yang sedap diminum, melainkan telaga Rumah, atau disebut Bi'ru Rumah, yang dimiliki oleh orang Yahudi. Itulah satu-satu. Ada lagi hal lain, tapi hak inilah telaga yang kira telaga yang besar, yang air dia banyak. Dan ini kira telaga atau sumber air yang utama di bumi Madinah pada waktu itu, yang mana Bi'ru Rumah ini dimanfaatkan bukan sahaja oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang yang tidak Islam pada waktu itu, tetapi orang Islam juga ambil air sini. Dan orang Yahudi ni dia cas lah, dia ambil, dia cas, mana dia jual air ni pada orang Islam dengan harga yang cukup tinggi, menyebabkan orang Islam ni terbeban, susah lah. Kerana nak jiuh tanaman untuk muka Madinah ni negeri pertanian, jadi cukup susah. Maka Nabi pun bersabda, Nabi kata, man yashtari bi'ra Rumah fayaj'al dalwahu ma'a dalla'il muslimin bi khairin lahu minha fil jannah. Nabi kata, sesiapa yang sanggup membeli telaga Rumah dan dia meletakkan timbanya bersama timba-timba orang Islam, maka dia akan dapat kebaikan daripada perigi ataupun telaga Rumah ini di dalam syurga. Dia akan dapat balasannya. Sesiapa yang sanggup beli ni rengkah, ni hadis ni rengkah lah. Nabi tawarkan kepada sahabat yang ada di bumi Madinah baru, siapakah yang sanggup beli telaga ni, sumber air utama ini, dan untuk disedekahkan, diberikan secara percuma kepada orang-orang Islam. Itu maksudnya diletakkan timba dia bersama timba-timba orang Islam itu, maknanya beli dan wakafkan. Siapa yang sanggup, dan dia akan dapat kebaikan di hari akhirat, yakni dalam syurga. Boleh di atas dunia dia nampak kerugian dari segi keuangan, nampak kerugian dari segi harta benda dunia, tapi Nabi sebut dia akan dapat kebaikan khair dalam syurga itu. Maka Sayyidina Uthman kata, fashtaraituhu min sulbi mali fa antumul yawm tamna'uni an ashriba minha hatta ashriba min ma'il bahri. Ni Sayyidina Uthman bakit lah, nak supaya masyarakat tu sedar, orang hak tentang dia tu lah. Ni hati-hati nak kena ingat, ni zaman fitnah, zaman fitnah yang melanda, sehingga masyarakat awam ni jadi dia lupa banyak kebaikan seseorang itu bila fitnah melanda. Fitnah ni bila dia melanda, dia datang bagaikan kita kata awan yang gelap, asap yang tebal, sehingga tertutup kebaikan seseorang itu. Inilah orang panggil fitnah, ujian kepada umat pada waktu itu. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut gitu, maka Sayyidina Uthman ungkit balik, nak menyedarkan masyarakat. Sayyidina Uthman kata, aku beli telaga itu daripada duit hasil titik peluh aku sendiri, min sulbi mali. Tiba-tiba kamu pada hari ini, kamu halang aku, kamu tegah aku daripada minum daripada Bi'ru Rumah itu. Tiba-tiba hari ini mu tahu ya aku yang ambil air situ, padahal mu tahu aku lah yang beli telaga tu dulu. Ni cerita ni zaman Sayyidina Uthman memerintah. Jadi puak-puak musuh-musuh Islam yang terpengaruh dengan orang Islam yang terpengaruh dengan propaganda Abdullah ibn Sabah ini, yang membenci Sayyidina Uthman ini, yang menggunakan slogan cintakan Ahlul Bait ini, dia tak siwi, dia nak halal Sayyidina Uthman tak siwi ambil manfaat daripada air telaga tu. Sayyidina Uthman kata, aku lah beli telaga tu, aku wakaf lah tu. Sayyidina Uthman kata, sehingga aku minum air laut.
Sehingga aku tak boleh minum air yang sedap, air sejuk kita kata, daripada bumi ni. Sehingga aku terpaksa minum air laut. Jadi mereka jawab, orang-orang ni jawab, Allahumma, oh begitu, ya Allah ya Tuhan kami. Na'am, iyalah, betul lah gitu. Dia mengaku pula. Sayyidina Uthman berkata lagi, aku nak tanya kamu kerana Allah dan kerana Islam. Tahukah kamu semua bahawasanya masjid Madinah ini di zaman Sayyidina Uthman dhaqa bi ahli, menjadi sempit kerana ramainya ahli jemaah. Dhaqa bi ahli, jadi sempit kerana ahli jemaah tu ramai. Mu tahu ke masjid ni, aku nak tanya kamu kerana Allah dan kerana Islam. Tahukah kamu semua bahawa Masjid Nabawi, Al-Masjid tu maksudnya Masjid Nabi tu, jadi sempit kerana ramainya jemaah. Maka Rasulullah pada ketika itu, ketika Rasulullah hidup, Rasulullah bersabda, man yashtari buq'ata ali fulan fayaziduha fil masjid bi khairin minha fil jannah. Nabi sebut, Nabi kata, siapakah sanggup beli sekeping tanah milik orang ini, milik si fulan, maka dengan sebab dia beli tanah itu, maka dia boleh perluaskan masjid Madinah, maka dia akan dapat kebaikan di hari akhirat dengan syurga. Dia akan dapat syurga dengan sebab dia beli tanah ni. Jadi Masjid Nabawi itu, Masjid Nabi ni asalnya sempit lah. Tapi bila umat Islam ramai masuk Islam, nyepakat ahli jemaah situ, jadi keluasan masjid itu tidak dapat nak menampung ahli jemaah tu. Maka Nabi tanya siapa dia sanggup beli sekeping tanah yang berjiran dengan setara dengan tanah masjid tu. Tu Nabi pernah tanya. Sayyidina Uthman kata, akulah yang beli. Fashtaraituha min sulbi mali fa antumul yawm tamna'uni an usalliya fiha rak'atain. Maka Sayyidina Uthman pun kata, ungkit ni bukan ungkit maksud nak ungkit kebaikan dia, nak menyedarkan. Bukan, tidak termasuk dalam ayat tu la tutiru sadaqatikum bil manni wal azza, jangan kamu musnahkan sedekah-sedekah kamu dengan ungkit dan melakukan perkara yang menyakiti orang yang disedekahkan itu. Tak termasuk ayat tu. Sebab Sayyidina Uthman sebut nak menyedarkan masyarakat pada waktu itu. Sayyidina Uthman kata, akulah yang beli tanah si fulan itu yang setara dengan masjid, yang sempadan dengan masjid, berjiran dengan masjid, daripada harta aku sendiri, hasil titik peluh aku. Tiba-tiba kamu pada hari ini, kamu menghalang aku untuk aku salat 2 rakaat di dalam masjid ini. Aku nak pergi semaya 2 rakaat pun tak boleh. Malah tahiyatul masjid lah, tak paling rengkah, hak tu pun tak boleh. Mu tahu ke masjid jadi luah pokokmu boleh mari semaya ni kerana aku lah. Ini zaman fitnah ni. Mereka jawab, Allahumma na'am, ya Allah, iyalah, betul lah. Dia mengaku. Sayyidina Uthman kata lagi, aku tanya kamu kerana Allah dan kerana Islam, demi Allah dan demi agama ini. Tahukah kamu bahawa aku yang telah mempersiapkan atau menyediakan Jaisul Usrah, tentera Usrah, dengan hasil, dengan duit aku sendiri. Ini peperangan Tabuk. Jaisul Usrah ni makna tentera dalam peperangan Tabuk, peperangan terakhir. Tu Sayyidina Uthman atau Ubid, harta dia seperti yang kita sebut bawah ni kan, ada dah sebut bawah ni siapa 2000 ekor. Mana unta campur dengan kuda tu jadi 1000 ekor. 60 ekor unta, 60 ekor kuda perang, bukan kuda biasa, kuda perang yang dilatih untuk perang. Dan 940 ekor unta untuk digerakkan di dalam peperangan Tabuk. Hak ni kos ini ditanggung oleh Sayyidina Uthman ibn Affan. Cuba hadirin fikir, kita sebut dah sebelum ni. 940
40 ekor unta. Enggak unta ni bukan 3,000 saja enggak. Kalau sini 7,000 tu kecil tu. Nah. 10,000 belah-belah ribu kalau besar tu. Kalau ni sebuah nilai kepada manusia, kita sini boleh melihat unta ke tak? Memang sahur, mereka payah. Tak, mereka tak ada. Dia tidak boleh diternak sini. Wak mari daripada Australia ni mari dah. Harga berapa? Kecil 7,000. Nah. Cuba kali dengan 940. Tu big buat. Lepas tu kuda perang ni mahal harga. Dia dilatih untuk perang. 60 ekor. Berapa tu kos kalau nak nilai dengan duit lah? Sayyidina Uthman sanggup sebab dia nampak akhirat. Sayyidina Uthman ni jiwa dia walaupun duduk atas dunia, jiwa dia jiwa akhirat. Jiwa sedekah tu terlalu tinggi. Tak ada orang sanggup. Mungkin dia kaya. Mana dengan kekayaan dia manfaatkan dengan secara maksimal untuk perkembangan agama Islam itu. Mereka jawab iyalah, betul lah. Kemudian Sayyidina Uthman berkata lagi, tahukah aku nak tanya kamu, kerana demi Allah aku nak tanya kamu, dan demi Islam, tahukah kamu bahawa Rasulullah SAW pernah berada di kemuncak sebuah bukit di Mekah bersama Nabi pada hari itu, Abu Bakar, Umar dan aku berada. Lalu bukit itu bergerak atau bergoncang, bergegar, fataharrakal jabal, maka bukit yang berada di Mekah itu bergegar sehingga hampir terjatuh batu-batu besar yang berada di kemuncak bukit itu. Lalu Nabi hentakkan bukit itu dengan kakinya sambil berkata, diamlah wahai bukit, puncak bukit, kerana sesungguhnya di atas engkau sekarang ini ada seorang Nabi dan seorang Siddiq dan 2 orang yang mati syahid. Ini cerita ni berlaku di bumi Makkah sebelum hijrah. Sebelum hijrah lagi. Jadi Siddiq itu maknanya Sayyidina Abu Bakar. Nabi itu Nabi lah. 2 orang yang mati syahid ni siapa dia? Umar dan Uthman. Ni pada waktu ni bergegar bukit tu. Jadi bergoncang bukit. Nabi kata uskun Subair, diamlah bukit, puncak bukit yang tidak bersawana lah bukit ni. Kerana di atas kamu sekarang ini ada seorang Nabi, Siddiq dan syahidan, 2 orang yang mati syahid. Maknanya Sayyidina Uthman tu Nabi sebut dah dia tak akan mati syahid. Padahal dia matinya zaman pemerintah dia, selepas matinya, selepas wafatnya Sayyidina Umar. Dia boleh terima, tak ada masalah. Syahid-syahid maknanya mati syahid. Mana dia tahu? Tak banyak lagi hadis-hadis lain yang Nabi sebut bahawa dia mati dalam keadaan mazlum, teraniaya. Maka mereka kata, ya, betul lah. Begitulah. Maka Sayyidina Uthman berkata, Allahu Akbar. Bersaksilah kamu untukku dan demi Tuhan Kaabah bahawanya aku adalah seorang syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nasa'i dan Daruqutni. Jadi Sayyidina Uthman pun sebut gitu. Dia kata aku yakin aku akan mati syahid. Sebelum aku akan mati, masa dia sebut ni tak mati lagi, tapi dia kata aku yakin aku akan mati syahid. Bersaksilah, kamu menjadi saksi demi Tuhan Kaabah, yakni Allah Subhanahu wa taala, bahawa saya adalah seorang syahid. Saya akan mati syahid. Dia berani sebut begitu. Padahal cerita dia sebut gini ni cerita Nabi sebut masa di Mekah sebelum hijrah lagi. Dan dia sebut ni zaman pemerintah dia. Zaman pemerintah dia. Zaman pemerintah dia ni kita kira hampir 10 tahun lebih lah lepas Nabi wafat, lebih kurang gitu. Sayyidina Abu Bakar berapa tahun yang mereka. Lepas tu Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar lebih ke 13 tahun lah. 13 tahun. Selepas tu ataupun 14 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nasa'i dan Daruqutni. Banyak sebenarnya hadis-hadis lain yang Nabi sebut berkaitan dengan Sayyidina Uthman. Misalnya, bila Sayyidina Uthman beli telaga Bi'ru Rumah ini, Nabi pun sebut
Tidak ada lagi satu amalan yang boleh membinasakan Sayyidina Uthman selepas dia beli telaga. Dan disebut, dia tidak sebutlah berapa harga tu, tapi harga tu tersangat mahal. Memang pok Yahudi jual dengan maksud nak wak ngani lah, kita kata. Harga tu harga nak wak ngani. Harga main-main, bukan harga orang panggil serius untuk jual beli hak biasa dak. Tapi Sayyidina Uthman tak cara, asalkan boleh beli. Untuk tujuannya ke dia nak dapat khair di akhirat, yang di syurga itu. Dia beli. Siapa terkejut habis. Memang terkejut orang. Kenapa beli? Tak minta kurang sikit habuk lah aku. Nah, tak. Dia bukan masalah kurang, masalah yakin ni. Dia yakin. Misalnya dalam setengah riwayat ada ditambahkan. Ada tambahan. Sayyidina Uthman kata, aku ingin tanya kamu semua kerana Allah, siapakah yang turut serta dalam bai'atul ridwan? Siapakah yang disaksikan? Yakni bai'atul ridwan itu sepakat Rasulullah dan sahabat Nabi sekitar 8,000 orang tu, sekitar 2,000 lebih, untuk mempertahankan Sayyidina Uthman, untuk mempertahankan seseorang sanggup perang sampai mati, nak menuntut bela atas orang. Siapa dia orang tu? Ketika Rasulullah berkata, hadihi yadi wa hadihi yadu Uthman, ini tangan aku dan ini tangan Sayyidina Uthman. Baik, maka sahabat berpakat letak tangan, nak buat taat setia untuk serang puak kafir Quraisy, kerana sampai berita kata mereka telah bunuh Sayyidina Uthman. Padahal Sayyidina Uthman dihantar untuk berunding untuk Nabi pergi masuk mengerjakan haji. Tiba-tiba sampai berita kata Sayyidina Uthman telah dibunuh. Marahlah Nabi. Sebab itu wakil ahli diplomatik ni dalam mana-mana zaman orang tak dibunuh dia tu. Ahli diplomatik ni. Tapi lah ni tak ada, dia tak kira gitu dah. Fabaya Ali, maka Nabi telah melakukan bai'ah pada aku. Nabi mula-mula hadihi yadi wa hadihi yadu Uthman, ini tangan aku dan ini tangan Sayyidina Uthman. Mari pakai bai'ah. Nabi mula-mula bai'ah pada aku. Lepas tu diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Lalu bila Sayyidina Uthman sebut gitu, maka tersentaklah mana beberapa orang yang ada di hadapan dia tu. Mereka memperakuilah kehebatan, kebenaran, kelebihan Sayyidina Uthman dalam agama ini. Imam Daruqutni dalam setengah riwayat dia menyebutkan, ini bab kelebihan Sayyidina Uthman lagi. Ini sebahagian ni, ada banyak lagi kelebihan Sayyidina Uthman yang disebut dalam kitab-kitab induk, kitab-kitab besar. Misalnya dalam setengah tarik riwayat Daruqutni, Imam Daruqutni ada menyebutkan lebihan maklumat berkait dengan perkara ini. Misalnya, ini antara yang disebut oleh Sayyidina Uthman untuk menyedarkan orang yang berada di hadapan dia yang tolak dia. Dia kata, wa anshudukum billah hal ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawwajani ihda ibnatayhi ba'da al-ukhra radiyali wa radiya anni. Qalu Allahumma na'am. Aku nak tanya kamu kerana Allah, apakah kamu sedar, apakah kamu tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengahwinkan aku dengan salah seorang dua anaknya selepas yang sebelumnya. Dia redha kepada aku. Dia redha kepada aku dan aku redha kepada dia. Kena Nabi bui nikah boleh sebenarnya dua orang anak dia selepas mati tu. Bui pula ni selepas Ummu Kulthum dengan Ruqayyah itu, dua orang Nabi. Bahkan bila mati Ruqayyah tu, Nabi kata, kalau ada lagi lah anak perempuan aku, anak dara hak tak kahwin lah, kalau ada lagi pasti aku akan kahwinkan pula. Untuk jadi 3 orang, aku akan kahwinkan pula pada Sayyidina Uthman. Nak ayatnya redha, puas hati, suka, sayangnya Nabi pada Sayyidina Uthman ibn Affan ini. Mereka memperakui, ialah betul lah, begitulah, tak ada. Ni kelebihan ni tak ada pada orang lain. Kalau Sayyidina Ali lebih juga, Sayyidina Ali memang lebih.
ahli syurga belaka tu. Nikah dengan Fatimah, puteri Nabi. Sayyidina Uthman nikah dengan 2 orang, isteri Nabi, puteri Nabi. Bahkan Nabi kata, kalau aku ada lagi anak, pasti aku akan kahwinkan dia dengan Sayyidina Uthman. Dalam kitab-kitab Syiah dia sebutlah bapa anak Nabi dua-dua mati ni, kerana Sayyidina Uthman ni terlalu kasar. Tu luar rumah kat nampak dia lah pemalu, siapa malaikat pemalu, siapa Allah pemalu ke dia. Disebut dalam hadis, jerit semut tak mampu kita kata luar ni. Tapi kat rumah dengan bini, kat backing, dia ingat Sayyidina Uthman seperti kita. Dia ingat Sayyidina Uthman seperti dia, perangai huduh lagu tu. No. Siapa sebut begitu. Dia gambarkan dalam kitab-kitab dia Sayyidina Uthman ni bahan kata umi. Pukul, siapa takut sehingga duk ngokor tu duk tepi dinding. Sayyidina Uthman takut, tengok Sayyidina Uthman tu takut. Dan kesal tekanan jiwa tu, itulah salah satu penyebab yang membawa kepada matinya puteri Rasulullah SAW. Pukul sama. Kita lemahnya sepak. Tu sebut lagi tak ada. Bukan sekadar wih menapa tu dah. Berat. Mati. Tekanan perasaan. Berat dia. Perut Sayyidina Uthman. Padahal luar terkenal lah lembut. Sayyidina Uthman ni paling lembut kira-kira ni sekarang sahabat. Dia punya bahasa dia, tingkah laku dia, seorang yang sangat pemalu kerana agama. Tiba-tiba dalam rumahnya dengan isterinya lagu tu, siapa mati bini? 2 pula mati tu. Tengok gambar dia nak ayatnya, nak memburukkan, menghuduhkan dia punya Sayyidina Uthman itu. Kata Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab ada Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, dia kata banyak riwayat-riwayat yang datang dalam bentuk yang mutawatir, hadis mutawatir. Kalau tolak ni boleh rosak akidah. Kalau tak percaya pada tolak hadis boleh rosak akidah. Hadis mutawatir ni rosak, boleh jadi kafir, boleh jadi jatuh tauhid, hancur tauhid itu. Kata Hafiz Ibn Hajar, banyak dalam beberapa riwayat yang datang secara mutawatir menyebutkan bahawa Rasulullah SAW telah menyampaikan berita gembira kepada tentang Uthman ini, Sayyidina Uthman ini, bahawa beliau adalah ahli syurga. Beberapa riwayat yang terang, jelas dan mutawatir sanadnya, mutawatir tu hadis itu secara mutawatir yang menyebutkan bahawa Sayyidina Uthman adalah ahli syurga. Nabi menyenaraikan dia sebagai ahli syurga, dan Nabi sebut secara syahadah, secara bersaksi bahawa dia akan mendapat syahid. Dia akan mendapat syahid. Nabi sebut dia ni akan mati syahid. Dah lah sebut dia ni ahli syurga. Kalau sebut ahli syurga, Kalau tak sebut ahli syurga pun, mati syahid pada dah. Mati syahid tu syurga dah tu. Ni sebut dia ni ahli syurga. Dalam beberapa hadis patut sebut pula dia ni mati syahid. Dan sebut pula dia dibunuh secara zalim. Makna orang yang bunuh dia tu orang zalim. Ni dalam riwayat-riwayat yang mutawatir. Itulah hadirat beberapa contoh hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan Sayyidina Uthman berdasarkan kepada kenyataan Nabi SAW. Jadi hadirat kena tahu ni. Sebab apa? Kalau ada fakta-fakta sirah, fakta-fakta sejarah dalam kitab-kitab sejarah yang memburukkan Sayyidina Uthman ibn Affan, kita jangan terima. Bukan kerana kita ta'assub membabi buta, tetapi ulama kita telah kaji semua fakta tu tak betul. Kalau kita tak kaji pun, ulama kita yang memang ada autoriti dalam bab ni, sebenarnya Khatib Baghdadi, dia kata aku cek belakang, dia kata setiap fakta-fakta, setiap data-data yang terdapat dalam kitab-kitab yang menyebutkan tentang keburukan Sayyidina Uthman, jahat Sayyidina Uthman ni, kaki tena Sayyidina Uthman ni, tak betul lah kau. Sayyidina Uthman ni makan duit zakat macam-macam, fitnah yang dilempar Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni lantik anak-anak dia pergi jawatan. Anak-anak dia saja, anak-anak dia. Kronism, nepotism, tu Sayyidina Uthman lah tu. Semua kerjaan dia lah. Padahal kalau kita tengok dalam kenyataan lah hadirat. Pertama sekali kita kena faham bahawa Sayyidina Uthman ni keturunannya dia ni keturunan pemimpin zaman jahiliyah lagi. Dia ni keturunan Umawi. Sayyidina Uthman ini dia pemimpin. Memang bobok dia jadi pemimpin ramai. Muawiyah tu je lah tu, anak-anak dia lah tu.
tu. Lepas tu dia lantik pemimpin itu banyak ramanya. Misalnya misalnya Yazid ni ada abang Muawiyah nama Yazid. Anak Muawiyah pun ada juga nama Yazid. Abang Muawiyah pun ada nama Yazid. Hak ni disebut dalam sejarah. Kalau kita baca dalam sejarah tentera-tentera zaman Nabi SAW, salah seorang ketua tentera adalah Yazid bin Abi Sufyan. Siapa dia? Yazid bin Abi Sufyan. Ini abang Muawiyah. Lepas tu siapa ke zaman Sayyidina Uthman? Maknanya itu bukan Sayyidina Uthman latih. Banyak contoh-contoh begitu hadirat. Saya tak bawa kitab tu, saya pun tidak senara nama tu. Kalau kita baca tengok, rupanya hak yang dituduh Sayyidina Uthman ni lantik anak beranak memegang jawatan penting dalam kerajaan, kebanyakannya adalah bukan dia lantik, tetapi dia kekalkan jawatan itu. Misalnya Yazid tu pegang jawatan zaman Nabi lagi, tapi oleh kerana dia tentera yang bagus, maka dia tidak dilucutkan jawatan dan dikekalkan oleh Sayyidina Uthman ibn Affan. Ramah hak jin lagu tu. Tapi perkara itu ada ruang lah kira-kiranya untuk diguna oleh musuh-musuh Islam, untuk dijadikan modal untuk memburukkan Sayyidina Uthman ibn Affan. Padahal yang mengikut ulama yang kaji, ulama kita ni, sebab inilah kelebihan agama kita, dia ada data. Yang tertera kita cek pula zaman Sayyidina Ali lagu mana nak tahu? Terus kita cek zaman Sayyidina Ali, tak ada ke anak-anak pegang jawatan? Ulama kata bila cek zaman Sayyidina Ali lebih parah lagi. Tapi ulama kita, umat Islam tak kritik Sayyidina Ali dalam bab ni. Sebab Sayyidina Ali ni orang bagus. Kalau ramai anak-anak, kalau yang layak apa dia? Tak ada umat Islam kritik Sayyidina Ali kini. Kamu mengamalkan nepotism, kronism, kamu je ni melebihkan, utamakan anak-anak, utamakan saing-saing, kerabat dan sebagainya. Umat Islam tak guna. Kalau umat Islam yang, kecuali umat Islam tu ada penyakit, mungkin dia guna lah tu. Tapi kalau umat Islam yang betul, yang faham, yang hidup dengan ikhlas dalam agama ni, dia tak guna isu tu. Padahal kenyataan sejarah, zaman Sayyidina Ali lebih banyak lagi pelantik ke keluarga, kawan-kawan dia memegang jawatan. Tapi ulama kita tak ada masalah tu. Sebab apa? Sebab layak. Tapi Syiah ni dia guna tu. Tujuan apa tu? Nak memberi gambaran buruk pada pemerintahan Sayyidina Uthman ibn Affan ni. Baik, kita pindah pada tajuk yang seterusnya, iaitu al-bai'atu lidzin nurain wal ittifaq 'alaiha. Bai'ah yakni taat setia yang diberikan oleh umat pada waktu itu terhadap Sayyidina Uthman, dan ittifaq melantik Sayyidina Uthman sebagai khalifah yang ketiga. Cuba kita tengok Jadi kedudukan ni kita kena faham lah, kita umat Islam kena tahu. Secara umum tak apa, dia tahu, dia ada maklumat. Daripada Umar bin Maimun, dia kata dia kata bila mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditikam pada subuh hari oleh Abu Lu'lu'ah Al-Fairuz Al-Majusi tu, dia ditikam dengan lawi ayat tu, sanjab itu pada pagi tu. Dan 3 hari selepas tu Sayyidina Umar ni mati, wafat. Darah tak keluar, darah tak berhenti 3 hari Sayyidina Uthman. Bayangkanlah hadirin dan hadirat, sahabat Nabi yang begitu besar, tua Nabi, patut pemimpin umat Islam yang paling adil, yang jasa dia begitu banyak kalau kita nak sebut, dibunuh oleh musuh Islam. Begitu sekali. Sekarang ni Syiah agung-agungkan, dia buat hari pembunuhan itu dicatat sebagai hari raya oleh puak-puak Syiah. Dia buat majlis ihtifal, sambutan khusus tiap tahun hari terbunuh Sayyidina Uthman, dan dipuji, dibuat kubur, replika kubur dia tu begitu besar, dan dibuat perayaan di sekitar kubur itu kerana nak memperingati hari matinya Sayyidina Umar ini. Ditulis di pintu gerbang masuk kubur tu, Buq'atun mubarakah Baba Syuja'uddin Abu Lu'lu'ah Al-Fairuz. Di pintu gerbang dia tu, sekeping tanah yang diberkati, tempat bersemadinya orang yang paling berani yang mempertahankan agama, Abu Lu'lu'ah Al-Fairuz. Dia tulis di
di pintu gerbang. Betapa dia nak menyatakan sukanya dia bila Sayyidina Umar dibunuh, dan pembunuh dia tu dianggap sebagai Baba Syujaiddin, tokoh orang yang paling berani dalam agama. Wira negara lah kan. Seolah-olah begitu. Kalau kita tengok perayaan dia kak, hebat benar. Hari-hari mati sama-sama dia buat perayaan besar-besar kan. Sebab kita raya haji, raya puasa ni. Jadi para sahabat kata kepada Sayyidina Umar bila mana Sayyidina Umar dibunuh, wahai Amirul Mukminin, wasiatlah, sebutlah nama orang yang akan mengganti engkau. Siapa dia ni? Sebab sahabat nampak Sayyidina Umar ni akan mati ni. Bila kena tikai, sebab kena di perut, utuh orang ni. Apa kena? Dia memang dia gomong ni sini. Dia buat gitu tu, dia lah akut latih gitu. Kalau tikai gini boleh kira ni utuh ni. Tu. Dia berikut ni. Kalau dalam kitab sebut tu dia berikut ni. Memang lah ayah dia buat gitu. Ni orang sahabat sekitar tu mati, kena tu. Kena pisah tu. Dia pisah tu mengikut riwayatnya dia sudah comor racun dah pisah tu. Dia comor racun pisah tu. Kena sikit terguris. Luka tercala sikit pun boleh bawa maut sebab racun ada di mata pisah tu. Bila para sahabat minta supaya Sayyidina Umar sebut nama pengganti dia, siapa dia pula ganti Amirul Mukminin selepas ni, royaklah supaya senang nak buat kira. Maka Sayyidina Umar kata, ma ajidu ahaqqa bihadzal amri min haula'in nafar aw ar-rahtil ladina tufiya Rasulullah wa huwa tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Fasamma Aliyan wa Uthman wa Talha wa Zubair wa Sa'dan wa Abdurrahman. Sayyidina Umar kata, payah aku tak dapatilah orang yang paling berhak dengan jawatan khalifah ni daripada mereka ini, daripada orang-orang ini ataupun kelompok ini, yang mana apabila wafatnya Rasulullah redha, kasih Rasulullah, puas hati pada mereka. Maka Sayyidina Umar pun sebut Sayyidina Ali dia best sekali. Inilah Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman Abdurrahman bin Auf ni, Uthman ibn Affan, Abdurrahman bin Auf ni. Abdurrahman bin Auf ni payah. Jadi Sayyidina Umar kata payah kalau nak kira layak lakon ni. Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Talha bin Ubaidillah, Zubair ibn Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, ni layak lakon. Demo-demo ni orang ni bila Nabi wafat, Nabi redha, Nabi suka, Nabi sampaikan berita gembira bahawa semua ni senara-senara nama aku sebut tadi adalah ahli syurga. Jadi susah sebenarnya aku nak sebut. Kalau nak kira layak lakon, baik-baik lakon. Dia terbukti mereka inilah yang diserang oleh Syiah dengan hebat dalam kitab dia. Orang yang baik-baik ni. Hadirin dan hadirat. Waqala dan dia berkata, siapa dia? Sayyidina Umar lah. Jadi Sayyidina Umar sebut, Sayyidina Umar kata, Abdullah bin Umar menjadi saksi kepada kamu. Anak dia lah, anak aku yang ni Abdullah ni menjadi saksi kepada kamu. Mana tidak ada bagi dia minal amri syai'un, mana dia ni tak layak. Sayyidina Umar sebut, kata anak aku jangan latih. Dia tak layak. Abdullah bin Umar Farhah ni kemain. Dia memang takut orang latih anak dia lah. Latih anak dia gagal pula lah. Gagal pula media ni. Orang latih anak ni. Dia pergi ingat petang lagi. Yang kita bermain zaman dulu, politik mikir lagu tu ada dah mana-mana pun. Dia tak lagi dia cara mikir rupa manusia ni. Otak tu berlaku tu hal wujudkan manusia ni. Tak ada kamu. Kalau nak wi ke dia kat wi ucap takziah sudahlah. Anak aku Abdullah ni tak usah wi apa-apa lah, bab berkata tak ayah wi lah.
Kalau hak layak ke dia ucap kata Allah takziah sudah. Kalau nak hadiah pada aku, hadiah takziah kerana aku ni ayah dia orang mati ni. Tu ya. Jangan bagi apa-apa anak. Tengok saya Umar. Sekiranya diberikan pemerintahan ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, maka dia layak. Fahuwa zaka, dia layak. Wa illa, kalau tak sewik dia, minta tolong dengan dia. Falyasta'in bihi iyyakum, maka minta tolong dengan dia supaya dia tolong kamu. Apa-apa urusan lah, apa-apa boleh minta tolong. Tapi kalau nak latih dia, memang dia lah, ya, saya Umar kata. Tapi kalau tak say latih dia ni boleh minta tolong. Boleh minta tolong dalam bab mengetah ke apa. Memang Sa'ad bin Abi Waqqas ni panglima bukan? Dia jadi governor. Memang hebat ni. Ahli politik Islam ni, Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Tu. Kerana aku tak pernah tahu, aku tak pernah dengar bahawa Sa'ad ni lemah dan khianat. Sa'ad ni dia kuat dan dia adil. Tu. Tapi dia tidak tentu kalau nak lantik dia mana ni. Contohnya kalau Sa'ad misalnya, Sa'ad ni aku tak ada dengar dia ni orang yang lemah. Dia ni sentiasa kuat semua, jiwa kuat, tenaga kuat. Panglima pun tak kuat kan ni. Lemah jantung tak dia nak jadi panglima pun. Darah tinggi ke, betul tak? Jaga malam pening jadi panglima ni tak ada penyakit bobok ni. Kuat tubuh badan pun kuat, otak pun kuat, mikir ni layak lah nak ayatnya. Saya nak ayatnya layak. Kalau tak silantik dia lah katakanlah, rasa ada orang lain lebih hebat, tapi dalam bab mengetah kena minta tolong dia. Kata saya Umar minta tolong dia dalam bab pemerintah. Memang terbukti zaman Sayyidina Osman lantik dia jadi pemimpin, jadi gubernur, Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Sehingga dia dilucut ke jawatan. Kenapa? Sa'ad ni salah seorang sahabat Nabi yang pernah dilucut ke jawatan ni. Zaman Sayyidina Umar pun dilucut ke jawatan, kemudian lantik pula, lantik beberapa kali. Zaman Sayyidina Osman pun dilucut jawatan, kemudian lantik pula apa? Sebab dia ni hebat. Bila hebat, kadang-kadang dia gini dalam masyarakat, bila tengok seorang tu hebat, kadang-kadang dia bergantung ke kawan tu, tak bergantung Tuhan. Sebab Khalid ibn Walid dilucut ke jawatan. Kenapa? Nak jaga akidah umat Islam. Dia tengok hebat dah Khalid ni dah, jadi tak apa Khalid ada, no, lupa seolah jadi macam Khalid ada ni tertunai kita. Saya Umar tak silap tu. Kita ni hebat setara mana, pemimpin kita kena bergantung kepada Allah, jangan bergantung pada pemimpin. Sehingga dilucut ke jawatan. Lucut jawatan tak jadi. Dia bila dilucut ke jawatan, Khalid ke Sa'ad ke, dia tu tak pergi perang jadi tentera biasa. Menang juga. Tu nak memulihkan kebergantungan umat tu kepada Allah. Rupanya tidak ki Sa'ad, rupanya tidak ki Khalid bin Al-Walid. Tu cara saya normal. Lucut jawatan tak apa sebab. Lepas tu lantik pula. Bila nak lantik pula, moga dia layak. Ni, Sayyidina Osman, Sayyidina Umar kata gitu dah. Sayyidina Umar kata gitu. Bila orang tanya dia, lepas tu cerita dia banyak tu, kita kena berhenti setakat tu. Sebab saya telah ada hal ni, InsyaAllah kita sambut. Tak siapa lagi bab Sayyidina Osman tu. Tapi nak ayatnya dia punya itulah rentetan yang berlaku sehingga terlantiknya Sayyidina Uthman ibn Affan ini. Rasanya setakat itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.